Oi, kau buat apa? Oi, apa? Apa cerita? Nah, kau tengok jam aku lawak. Aku beli siri 9 ni. Paling baru aku rasa dapat pakai. Ush, cantik memang cantik je. Tapi tengah hari je ni, kalau kau belanja aku makan lagi cantik. Aduh, belanja bayar sendirilah macam selalu. Ish, kau ni gedek betul lah kau ni. Aduh. Tapi jam kau memang cantik lah. Cantik weh. Aku tak mentang nak tengok ni. Ini siri Kau 9 beli ni. ni? Aku beli kat kedai lah. Kau tak balik kampung ke? Balik. Tengok dalam 2 hari lagi balik kot. Oh, Kau balik dah? balik. Balik lagi. Kau bawa kereta baru kan? Uish, MPV premium tu kan bawa keluar. kereta lama kau mana? Ada aku tambah. Oi, Aku tambah kereta baru. Yang premium tu kan Tambah? bawa keluar tu. Tambah. Uish. Sekejap, boleh aku call. Hello sayang. Abang dah tengok wasit saya ke belum? Yang mana? Yang pasal handbag baru tu? Tak payahlah, bazir lah. Kan dah beli itu. Ish, bukanlah bang. Yang tu saya tahulah, saya takkan dapat punya. Ni, ada yang lagi penting ni. Pasal package korban hari tu, awak tu tak pernah buat korban lagi kan? Apa ya awak ni? Saya kan selalu berkorban kat awak tiap tahun. Tahun ni je dah berapa saya habis, takkan lupa. Bukan berkorban abang, ibadah korban. Bayar sekian harga untuk sembelih haiwan ternakan. Awak kan tahu saya nak tukar sport rim. Baru je saya cakap dengan bos saya beli kereta baru tadi, premium tu. Tak payahlah berkorban ni tahun depan lah, tahun depan lah. Malamku sedih, ada malamku nari sampai okey lah. Jangan, pergi. Jangan. Yalah bro, mimpi je tu. Kau kena sabar. Sabar tak sabar lah weh. Kau tahu kan, MPV premium aku tu, sport rim tu 22 inci kau jatuh tak kepala pecah kau tahu tak? Tapi kau macam ada bunyi riak lagi. Tak. Aku nak tanya betul kat mana tempat aku nak daftar korban. Okey, kau tahu kan kalau kini ni kedai sport tu kan? Tempat yang kau nak pergi korban tu sampai kau boleh dapatkan jimat nasihat, kau terus je. Kau terus je. Seperti kau jalan apa meniti jalan yang lurus. Wah, kau sempat lagi eh? Sebenarnya, Pan, pengorbanan terbesar kita adalah berhenti membahan member sebenarnya. Tapi masalahnya sekarang ni Syai, saya tak mampu untuk menahan. Saya tak mampu memang. berkorban untuk itu sebab Lagi saya lagi rasa sebab tidur tu. bila dia bermimpi macam tu, saya muskil sikit apa yang tengah dimimpikan ketika itu. Tapi okey, kita cerita sikit pasal Hafiz ni tadi, dia ada masalah. Dia nak beli macam-macam. Dia nak beli kereta baru, sport rim baru, semua dia nak beli, tapi dia tak nak berkorban untuk melakukan ibadah korban. Itu betul ke tak betul tu? Tak tahulah tu. Kita kena tanya Korban. pakar kita kejap lagi. Kita bersama dengan dua orang tetamu. Tapi sebelum kita nak ucapkan Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana menonton Cuit Sikit. Jangan tetap di TV1, di saluran berita RTM, di RTM Klik. Di mana Dan lagi? juga TikTok live kita, Facebook dan juga YouTube. Anda boleh menyaksikan kami dari pukul 11.05 ni sehingga pukul 12 sekejap lagi. Dan kita akan bercakap mengenai topik pengorbanan mudah dikata payah di kota. Bersama dengan dua orang tetamu, satu pendakwa selebriti dan juga satu lagi kita bawa ke anda penyanyi, pengubah lirik dan bagai-bagai lagi sebenarnya. Pendakwah lah. Macam lagi. Kita sebenarnya kita nak rehat seketika. Sebab kita nak berikan laluan kepada laluan-laluan soalan kita akan berikan. Dan juga saya sebenarnya mata ni, saya terpandang dekat butang Ipan tu. Kenapa? Salah-salah butang. Kita nak rehat kejap. Kita akan kembali selepas ini dalam Cuit Sikit. Jangan sentap. Jangan ke mana-mana. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengorbankan harta yang paling dia sayang, iaitu Ismail alaihissalam. Jadi simbolik daripada situ, Allah SWT nak ajar kita untuk kita ni korbankan sesuatu yang kita sayang. Adakah kita mampu? Ismail kita tu apa? Kan? Kalau Ismail kita tu mungkin hawa nafsu kita, kita kena korban. Kalau Ismail itu adalah harta kita, kita kena korban. Bantu orang miskin, bantu orang yang susah. Kalau Ismail itu adalah ahli keluarga kita,
kita kena korbankan masa untuk bekerja cari rezeki yang halal, untuk korban tenaga seorang ayah. Dia cari usaha untuk cari nafkah yang halal kepada anak isteri dia, itu adalah pengorbanan. Allah pandang setiap satu pengorbanan yang kita buat walaupun sekecil-kecil biji sawi. Dan percayalah Allah akan balas lebih berganda-ganda. Berganda-ganda dekat dengan diri, dengannya. Kita tengok family kita makin bahagia, anak-anak kita makin taat kepada kita, rezeki makin mencurah-curah, masa yang banyak, yang lapang untuk keluarga, itu semua perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak sedar ini berlaku. Kerana puncanya kita berkorban walaupun sedikit. Bagi saya pengorbanan ni adalah sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita demi orang yang kita sayang ataupun demi agama, bangsa dan negara kita. Kalau pengorbanan yang paling besar dalam hidup saya adalah yang mana saya terpaksa ambil cuti separuh gaji sehingga tak ada gaji untuk saya jaga umi saya yang masa tu dia di Allah uji lah, dia kena usus bermasalah dan dia koma. Dalam masa yang sama saya ada exam, dalam masa yang sama kita tak ada duit sebab gaji kita dah potong. Tetapi pengorbanan tu Allah kembalikan dengan kita lulus exam dengan berjaya cemerlangnya, dan umi saya sihat sepenuhnya selepas hampir 4 bulan tu. Kembali bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Okey Syahrul, kita nak bercakap mengenai topik kita. Pengorbanan ni mudah dikata, payah dikota. Contoh macam awal tadi kan, memang sangat payah untuk kita nak cakap, tak perlu nak membahan, tapi kita terbahan juga. Itu memang luar daripada arka refleks kita, kawalan kita. Tapi sebenarnya itu pengorbanan yang biasalah. Biasa. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai konteks pengorbanan dari Islam sendiri. Jadi kita nak bersama tamu kita. Tetapi Syai, mana tamu kita dah sampai ke belum? Mana kita? Mana tamu kita dah sampai ke belum? Rasanya kat ni kot. Itu dia dah sampai. Assalamualaikum. Silakan. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Masya-Allah. Depan-depan kita jumpa Asman Shah lah. Silakan. Silakan ya Allah. Duduk Boleh silakan. Tak ada ke apa jodoh hari raya? Tak ada. Itulah tu. Semua dah makan. Dah habis dah. Kita dah selesai. Ni kita nak buat topik mudah dikata payah dikota, Ustaz. Okey. Jadi kalau ikutkan, kalau topik mudah dikata payah dikota ni memang semua benda dari segala aspek memang payah dikatakan kan. Walaupun cakap tu senang je. Betul. Jadi dari pengertian Islam sendiri, apa yang boleh Ustaz bangkitkan berkenaan dengan pengorbanan itu sendiri, Ustaz? Bila kita sebut pasal tajuk kita kan hari ni, pertama sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya lah kepada seluruh umat Islam, seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seronok sebenarnya kita berkumpul hari ni dalam di kampung dan sebagainya kan. Kita berkongsi santai macam ni. Bila sebut tentang pengorbanan, ramai orang kata dia dah melakukan macam-macam pengorbanan dalam hidup. Betul. Macam kita sebut tadi lah, ada pengorbanan keluarga, kerja dan sebagainya. Tapi sebenarnya pengorbanan yang paling utama tu apa yang kita korbankan yang memberikan manfaat kepada agama dan juga menambahkan rasa kasih sayang Allah Subhanahu Taala kepada kita. Sebab itu dalam hidup kita ni kadang-kadang kita rasa kita dah paling sempurna, paling perfect dah. Betul. Kan, tapi ada juga dari sudut dan ruang-ruang yang problem. Itu yang kita jalankan amalan ibadah sunat iaitu korban ni supaya lebih cantik, lebih lengkap agama kita insya-Allah. Baik, dari segi konsep ataupun juga hukum kepada sunat muakkad ni Ustaz, iaitu ibadah korban. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa kita dituntut untuk melakukan ibadah korban? Betul. Sunat muakkad ni maksud sunat yang dituntut lah. Maknanya dia menambahkan lagi kebaikan dan pahala kita, sebab Nabi SAW pun sebut dalam satu hadis, kamu ada kemampuan tapi kamu sengaja tak nak melakukan ibadah korban. Kan, kecuali ada darurat-darurat tentu tak ada masalah lah. Tapi dia dalam keadaan dia memang sengaja tak nak buat. Kan, dia kata tak apalah, nantilah orang lain dah buat lah, malas lah, aku nak pergi jalan lah. Beli kereta baru boleh, tapi korban tak nak buat. Itu yang menakutkan hari ni. Sebab mungkin kurang kefahaman kan. Raya Aidilfitri lah. Allah buat apa? Nabi kata jangan kamu dekat dengan tempat solat kami. Maksudnya jangan datang ke masjid kami. Maksudnya kalau orang kata kalau kau buat macam tu,
Kau jangan datang tempat aku, kau bukan geng aku. Umpamanya macam tu lah. Lepas tu takut tau sebab bila Nabi sebut macam tu, kita rasa macam, Nabi serius. Nak bagi tahu kat kita yang ibadah korban ni, dia bukan sahaja nak menambahkan pahala kita, tetapi dia nak bagi kita ni betul-betul jadi umat Nabi yang faham dengan ideologi dan juga spiritual kita melakukan ibadah korban tu. Faham. Itu kalau dari konteks kita kata Hari Raya Aidiladha kan. Tapi macam mungkin Bro Azfan, kita kenal Bro Azfan kita dulu sebagai seorang penyanyi, pengubah lirik sebagainya. Hebat nama tu gah sebagai seorang penyanyi. Tapi sekarang bawa image pendakwah, bawa image ingin menyebarkan agama Islam itu dengan lebih meluas. Apa antara cabaran yang Bro Azfan lalui? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saya image saya mana dapat poster tu. Saya cemas tu. Poster dia tulis pendakwah kan. Allah. Pasal orang yang benar-benar berdakwah ni ialah para sahabat kita tu, para sahabat radhiyallahu anhum ni, dia orang yang benar-benar melakukan dakwah yang sungguh-sungguh. Betul. Dia orang mereka ni mengorbankan harta, masa kan. Ada di antara isteri-isteri mereka yang menjadi balulah, menjadi janda. Ada di antara anak-anak mereka yang menjadi yatim piatu. Disebabkan mereka ni berjuang mencari redha Allah SWT lah. Jadi saya ni macam caca mendakwah lah kan. Mana ada caca itu memang saya belajar lah untuk keluar membuat dakwah lah. Jadi sebenarnya macam tanya tadi pasal titik permulaan. Saya titik permulaan macam mana? InsyaAllah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya melalui satu frasa yang ada ketika tu saya rasa agak sulit untuk diri saya sendirilah. Saya duduk fikir dalam keadaan yang masa tu saya pun dalam COVID kot, dalam PKP time. Saya pun kena COVID that time. Saya duduk dalam bilik kuarantin sangat lama. Saya tiba-tiba Allah telah menjentik hati saya lah. Allah menjentik hati saya rasa macam ada something tak kena dalam, bila kita duduk berseorangan dalam bilik lama, saya rasa ada benda yang tak kena. Saya rasa benda yang, yelah kita dari segi keperluan kehidupan ni insya-Allah alhamdulillah Allah bagi cukup. Cuma kita nak rasa yang bila kita rasa kita cukup, sebenarnya kita tak cukup. Jadi saya kontak kawan-kawan yang ada yang sedang belajar juga. Saya nampak ada seorang kawan saya tengah keluar 3 hari membuat usaha agama. Masa tu saya kontak dan saya tahu lah abang FBI ada. Lepas tu rakan-rakan terdekat saya juga macam Syahrul Rizwan. Saya tengok Nabil Ahmad, Alif Aziz. Saya terdetik hati juga, Allah menjentik hati saya lah untuk sama-sama kata keluar dan belajar lah sebenarnya. Maksudnya berubah image tu, tak takut ke? Show tak dapat, payment kurang ke macam mana? Cuit sikit jangan. Cuit sikit. Dia dah cuit dah tu. Kalau lagi tinggi lagi ada. Lagi tinggi. Lagi mahal lah. Tapi soalan ni pun tinggi kat tu. Sebenarnya itulah. Kalau kita tengok, saya sendirilah. Maksudnya kalau kita tengok, katalah 7-8 tahun dulu, mungkin benda ni saya akan rasa takut. Macam mana orang nak panggil kita nyanyi kan? Saya macam biasa je pun sebenarnya. Saya lagi masih menulis, saya masih membuat lagu-lagu yang komersial. Cuma saya top up juga untuk menulis lagu-lagu yang ketuhanan lah, keagamaan. Juga saya involve banyak dengan program-program selawat lah kata apa-apa kan. Pasal diorang tahu saya ni, core saya ni memang Allah bagi satu pinjaman kepandaian lah untuk saya menyanyi dan menulis. Betul. Jadi bila kita duduk belajar, kita rasa yang apa yang kita ada dalam dunia ni semua bukan kita punya. Semua kepinjaman. Allah nak bagi, dia boleh bagi. Allah nak ambil, bila pun Allah boleh ambil kan. Tak cepat sesaat, tak lambat sesaat. Jadi saya rasa sebenarnya kita ni, itulah pengorbanan tu lah kan. Kita pun sendiri, saya pun sendiri kena korbankan dan tekan nafsu saya untuk letakkan agama ni di hati saya, meletakkan dunia ni di tangan. Jadi let's say kalau ada apa-apa benda yang jadi yang berkenaan untuk dunia ni, kita mudah untuk lepaskan. Pasal kita tak letak dia dalam hati kita. Jadi bila kata ada juga yang macam dah block event tu cancel. Dulu kita rasa macam apa hal dia orang ni yang kita kaji kan. Apa hal dia dah ambil orang lain ke? Dia ni ke apa tak kena kan? So sekarang ni kalau tak ada, kita jadi lebih tenang, redha. Pasti Allah akan ganti yang lebih elok. Nusrah Allah pasti sampailah. Bila kita letakkan
sentiasa agama tu nombor satu dalam hati kita. Kita letakkan dunia di tangan, insya-Allah bila-bila jadi masalah dengan dunia ni kita boleh lepaslah anytime. Betul. InsyaAllah. Apa-apa pun belajarlah. kita kena percaya kepada rezeki Allah. Ya, betul. Okey, kita nak bercakap dengan PU Amin juga berkaitan dengan pengorbanan ni. Jadi sejauh manakah limitasi yang kita perlu fahami tentang pengorbanan? Yalah, kadang-kadang ada orang kata, oh saya sanggup gadaikan maruah saya. Itu adalah untuk berkorban. Jadi kita nak faham konsep korban ni sendiri kan. Sampai mana limitasinya. Takut ada orang salah tafsir. Betul. Bila kita sebut tentang macam Hari Raya Anil Adha, Udhiyah, dia pengorbanan dalam hidup kita. Dia tak semestinya kita berkorban sehingga terkorban. Kan? Maknanya orang kata rugi, sia-sia, tidak. Bahkan para sahabat ataupun Nabi SAW mengajarkan kita setiap pengorbanan, setiap apa yang kita buat, walaupun tidak terpandang di dunia, bahkan diangkat pahala dan ganjaran itu di langit, tersedia di hari akhirat. Bahkan kalau satu orang berkorban bangun malam, bangun malam, dia rasa macam dia bangun malam, dia bangun, dia sujud dan dia berbisik dekat sejadah, suara-suara itu terdengar di langit. Kuat. Sebab itu keyakinan macam Asfan sebut tadi. Dan ramai di luar sana yang kadang-kadang rasa macam bila aku korbankan hidup aku ni untuk jadi lebih baik, aku akan kehilangan sesuatu. Tapi sebenarnya bukan kehilangan. Tuhan sedang tapis, Tuhan sedang batalkan sesuatu yang memang cukup dan memang sesuai untuk hidup kita. Jadi tak perlu takut sebenarnya. Keyakinan itu yang kita nak. Contoh kita korbankan harta kita. Tak semestinya harta yang kita korban tu secara keseluruhan, sedikit je. Tapi yang sedikit itu nak bagi rasa macam ikhlas. Redha berbanding daripada orang yang keluar banyak tapi dia lebih kepada nak show off, nak bagi orang puji dia. Berbeza. Kita tak ada apa tapi kita keluar sikit. Itu yang dianggap satu pengorbanan yang besar yang Nabi Allah Ibrahim nak ajar pada kita. Anak dia ni lama sangat nak tunggu, tiba-tiba kena sembelih pula. Allah Ta'ala ganti dengan satu sembelihan yang cukup hebat. Ingat tu Ifan, bagi sikit tak apa. Bagi sikit tak apa. Bagi sikit tak apa. Asal ikhlas. Asal ikhlas. Bro Haspan, mungkin bila kita dah bawa satu image kata pendakwah, ingin memberikan Islam itu nombor satu, ada tak macam Ustaz Amin kata tadi, makin berkurang kawan ke, macam mana ke? Macam Piu cakap tadi lah. Dia berkurang ni pasal Allah nak tapis. Betul. Memang berkurang lah. Tapi kita jangan lupa kawan-kawan kita. Betul. Tapi sebenarnya Allah letak satu border, satu gap untuk dia tak cari kita sebenarnya. Ada kawan-kawan yang bila nampak saya kadang-kadang dia tengok saya berserban ke apa kan, berjanggut. Jadi dia macam cakap gini, kalau lepak ni memang kena tashkil lah ni. Kan. Memang Dia ada tanggapan ikut ni keluar lah ni kan. Ada yang macam tu juga. So kita sebenarnya itulah, bila saya duduk belajar ni dengan guru saya kan, dengan maulana-maulana ni, diorang selalu tekankan bila kita belajar-belajar nak buat usaha yang mirip-mirip Nabi SAW ni, dengan para sahabat ni, kita balik sebenarnya kita akan jadi seorang yang lebih berkasih sayang kepada keluarga kita. Betul. And especially dengan anak, isteri. Dan kita balik jangan jadi mufti. Itu belajar, betul kita balik kita jadi mufti. Jumpa orang, semua orang salah. Ni pakai skirt ni yang ni salah. Yang ni tutup aurat ni. Kita tak jadi keluar hukum Jadi kalau kita, satu pasal kita bukan ahli dia lah. Lagi satu ni kalau semua orang kita bantai, semua orang akan menjauhkan diri daripada agama. Betul. Contohnya orang yang memakai, contohlah dia belum lagi menutup aurat sempurna, tidak memakai tudung labu atau tidak bernikap ke sebagainya. Tapi kita nampak kadang-kadang dalam mall dia pergi ke surau, dia solat, dia keluar dia free hair. Itu adalah lagi baik daripada orang yang pakai tudung dan dia tak solat. Betul. Jadi kita kena bagi sokongan dan dorongan kat orang macam ni lah kan. Jadi gap tu biasa mungkin Allah akan tapis. Kita jangan putuskan silaturahim. Macam saya tetap call, ajak lepak. Saya masih berkawan dengan semua orang dalam industri macam biasa je. Diorang tetap menghormati dan diorang tetap melayan saya macam saya lah. Yelah, dia sebab macam pengorbanan ni satu benda yang susah tau. Yang susah. Dia bukan korban harta je. Okay, kita ambil contoh seseorang yang tak bertudung. Dia nak bertudung bukan satu benda yang mudah. Orang yang minum arak, dia nak hilangkan rasa kecanduan dia kepada arak bukan mudah. Bertahun-tahun berlaku. Bertahun-tahun. Jadi dia nak hilangkan rasa giar, rasa seronok dengan benda-benda yang dah dia biasa. Susah. Jadi once dia berubah, once dia dah dapat satu jalan untuk dia jadikan diri dia, okey aku nak macam ni,
itu bukan saja memerlukan istiqamah, support, tapi dia memerlukan kepada keyakinan dia. Jadi ketika dia berubah itulah darjat dia lebih hebat daripada satu orang yang beramal soleh tetapi menganggap dirinya sudah cukup sempurna. Sebab itu dalam hidup kita ni, kita tak boleh nak assume orang, nak caci maki orang. Kalau orang buat salah atas perangai dia, bukan batang tubuh dia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu bila ada orang berubah, itu pengorbanan yang besar, pengorbanan yang agung. Kita kena mulia. Sebab mana tahu dengan dia berubah kejap itu, walaupun lepas tu dia jadi balik apa semua, tapi yang sekejap itulah mengangkat darjat di sisi Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala sukakan taubat yang berulang-ulang kali. Taubat yang berulang-ulang kali. Istiqamah, itu yang penting. Ya, sebab kalau kita dah ada jalan penyelesaian ni, kita nampak dan kita lakukan secara berterusan, insya-Allah Allah akan terima kita punya taubat itu. Okey. Kita nak bercakap mengenai keikhlasan sedikit. Saya pasti kalau kita nak berhijrah ni bukan mudah. Kalau kita nak bercakap mengenai keikhlasan ni, kadang-kadang ada cabaran yang kita perlu lalui. Jadi kepada Bro Azfan sendiri, dari segi macam mana kita nak dapat satu rasa yang kita ni betul-betul ikhlas nak berubah kerana Allah Ta'ala? Dia memang kena melalui proses pengorbanan lah. Pengorbanan ni, yalah sepanjang hidup kita ni sampailah di akhir nafas kita nanti pun memang sepanjang hidup ni pengorbanan. Macam kita ceritalah, sepinggan nasi kandar ni, yang ada nasi, sayur, udang, sotong, daging ni pun di sebaliknya ada pengorbanan. Orang pesawah melakukan pengorbanan, dia menanam padi apa semua sampailah dijual, jadikanlah beras dan kita buat nasi. Orang peternak ayam pun sama. Orang yang nelayan yang pergi ke laut pun mengorbankan masa dia. Kalau ada masa yang free, yang kalau masa semua orang tak nak kerja, kalau boleh duduk rumah aje kan, layan family kan. Ada pengorbanan ni juga yang dilakukan. Dan pengorbanan orang pekebun yang menanam sayur sampailah kita dapat sepinggan nasi kandar yang kita makan tu. Termasuk pengorbanan ni dalam kehidupan ni memang daripada kita start hidup sampailah kita akhir hidup kita nanti memerlukan pengorbanan. Jadi macam saya sendiri, saya dalam proses belajar. Jadi dalam beberapa tahun ni apa yang saya belajar untuk pengorbanan ni ialah macam mana nak melakukan keikhlasan. Memang dia kena ada satu paksaan. Kena tekan nafsu kita. Pasal kita ni, saya sendiri, kita dah bertahun duduk di dalam satu community ataupun member-member kan yang alhamdulillah saya duduk semua kawan-kawan saya, walaupun diorang ni pemuzik ke penyanyi, saya duduk dalam satu event dengan mereka, bila waktu solat diorang solat. Kan? Alhamdulillah. Untuk saya sendiri sebenarnya, diri kita sendirilah. Saya sendiri, kadang-kadang kita sendiri yang lalai. Jadi bila kita lalai ni, bila kita dapat Allah jentik hati kita ni, saya melakukan satu pengorbanan yang besar di mana saya kerap tinggalkan keluarga saya. Kan? Macam hari tu saya pergi ke Bangladesh untuk istimak dunia. Saya pergi ke Bangladesh. Bangladesh ni bukan dalam satu bucket list saya untuk pergi holiday pun dari dulu sampai sekarang. Tapi sebab kita nak mencari agama ni, Allah hantar saya sampai ke Bangladesh. Tinggalkan isteri, anak saya ada anak kecil 4 orang, baby sampai ke 10 tahun, semua kecil-kecil lagi. Saya tinggalkan, saya duduk seminggu di Bangladesh. Bukan tempat yang mewah, bukan duduk di hotel, kita duduk di perkemahan. Kita dapat tengok suasana semua kat sana. Ini suasana di Bangladesh ya bro Azfan? Suasana di masa saya pergi istimak hari tu. Alhamdulillah dapat tengok ramai, kalau tengok tu ramai orang-orang yang macam-macam lah kan, daripada UK, daripada China, pelbagai Indonesia, Saudi, Oman. So satu benda yang kita pergi sini bukan kita nak bercuti lah, tapi kita pergi sini Allah tarbiyah kita untuk kita tengok diorang ni satu negara yang mundur. Tapi sifat ikramul muslimin diorang ni, ikram kita dari segi makan, minum ni 24 jam memang ajib lah Allah bagi. Bagi kat diorang. Macam ni saya dekat Baitul Mukarram, jumpa orang-orang India apa semua masa tu. So sedikit saya melakukan pengorbanan lah. Sedikit sebanyak memberikan kita rasa syukur yang besar sebenarnya kan. Betul. Apa yang kita dah ada dekat dunia ni. Diorang sangat-sangat susah tau. Sangat susah. Kalau contohnya kalau diorang ada sebiji motor yang digunakan untuk pergi bekerja, di hari istimak itu, kalau motor itu ada satu motor yang dia kalau tak ada motor tu susah nak kerja, dan dia sanggup jual dan korbankan motornya, motor diorang tu, dan diorang duit tu diorang infakkan, diorang korbankan untuk bagi semua orang di situ makan. Ayam tu kalau katalah ayam yang 3 ekor tu untuk family dia makan, dia akan bagi kita makan, dan yang lebih-lebih tu baru diorang bagi family diorang makan. Masya-Allah. Besar sebenarnya pengorbanan dia lah. Tadi Bro Azfan ada sebut berkenaan dengan tanam sayur sampai dapat sepinggan nasi kandar. Tapi dalam konteks mungkin seorang ketua keluarga, diorang perlu berkorban masa, tenaga, keringat sebagainya untuk menyara keluarga. Tapi persoalannya apa beza pengorbanan dan tanggungjawab? Tapi kita nak jawab selepas ini. Kita nak ke mana?
Irfan? Kita nak berhenti rehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Cuek Sikit. Jangan sentap. Yeah. Apabila kita pilih untuk berkorban pada orang, makna kata kita dah hilang satu kelebihan ataupun satu peluang untuk diri kita. Jadi pada saya pengorbanan ni perlu, dan kita juga kena kurangkan sifat penting pada diri sendiri, selfishness. Nabi SAW bersabda, siapa yang terbaik di antara kamu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pengorbanan kepada keluarga lah. Saya Alhamdulillah dah berumah tangga tahun lepas, kiranya dah genap setahun. Jadi sekarang isteri sebagai doktor, dia dah kena posting jauh daripada saya. Kira kita LDR lah, long distance relationship. Jadi pada awal ni kita yang support lah. Saya sewakan rumah, support dia dari segi emosi sebab berjauhan, dari segi kewangan dan sebagainya. Kita itu tanggungjawab kita sebagai seorang suami untuk berkorban kepada keluarga. Sebut tentang pengorbanan adalah satu perkara yang dibuat untuk kebaikan orang lain, bukan kebaikan diri kita semata-mata lah. Jadi pengorbanan dari pandangan saya adalah satu benda yang murni, usaha yang baik untuk kita bantu ataupun beri peluang pada orang lain menerima perkara baik tersebut juga. Saya ambil satu contoh ayah saya lah. Ayah saya adalah seorang yang banyak berkorban untuk keluarga, tidak mengambil kira keluarga terdekat atau jauh. Semua dia bantu, soal kewangan dan sebagainya, semua dia tidak ungkit-ungkit, bahkan beri lebih lagi. Ceritakan tentang pengorbanan saya. Hari ini hampir 11 tahun saya menjadi seorang guru, dan juga pengorbanan saya kepada anak-anak murid bangsa dan juga agama, iaitu ingin memastikan melahirkan anak-anak yang cemerlang, bukan untuk hari ini tapi di masa akan datang. Itu dia tadi Irfan, kita dah tengok beberapa persoalan yang diajukan kepada mereka. Sebenarnya persoalan tu membawa kepada satu persoalan di sini. Ada yang kata nak jaga mak, nak besarkan anak, nak jaga bini lagi. Itu pengorbanan ke tanggungjawab, Ustaz? Yelah, setiap tanggungjawab ada pengorbanan dia. Kalau kita laksanakan tanggungjawab kita dengan sambil lewa, apa pengorbanannya di situ? Jadi dia seiring. Setiap tanggungjawab yang terpaksa kita lakukan, tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, seorang lelaki, seorang wanita, dan tanggungjawab kita sebagai yang paling utama adalah sebagai seorang hamba Allah. Kan ada pengorbanan kita. Kita nak solat, ada pengorbanan dia. Nak puasa, ada pengorbanan dia. Nak keluar duit, ada pengorbanan dia. Nak laksanakan apa pun. Cuma mulut kita jangan kata, aku dah korban banyak dah. Sebagai seorang suami, aku dah korban banyak dah. Sebagai seorang isteri, aku dah korban banyak dah. Dah semua aku dah buat dah. Bila kita sampai tahap macam tu, sama ada kita letih, sama ada kita penat, dan sama ada kita faham tanggungjawab itu sekadar kerja antara manusia dan manusia. Dia tak ada timbal balik. Dia tak ada win-win situation antara kita dengan pahala atau ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Sebab itu apa pun, Tuhan ni dia adil. Dia tak nak bagi kita rasa macam bila kita buat satu benda tu kan, kita rasa macam pahala je. Tidak. Sebab itu sesuatu pengorbanan yang kita buat, Tuhan balas tu dekat dunia lagi. Dia tak sebesar dan orang kata tak sebanding dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan dekat hari akhirat. Tapi benda tu bila kita tengok, kita puas hati. Kita seronok. Sebab itu janjinya Allah Subhanahu Ta'ala, setiap tanggungjawab yang kita buat berlandaskan keyakinan, keikhlasan. Kita redha dengan apa yang kita buat. Apa pun tugas kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang majikan, sebagai seorang yang buat kerja biasa-biasa pun, ada pengorbanan, dan pengorbanan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu maksudnya tanggungjawab dan pengorbanan dia seiring. Seiring. Dia seiring dan sejalan. Lagi sambung sikit. Seindah bunga. Kita tanya. Dia ada penyanyi sebenar dekat sini. Okey, baik. Sebagai seorang bapa dan juga seorang anak dan juga seorang suami, pasti ada tanggungjawab yang sangat-sangat besar untuk ditanggung oleh Bro Azfan sendiri. Jadi, bagaimana Bro Azfan ingin mengimbangkan pengorbanan tersebut supaya tidak terbeban, supaya kita rasa macam, aduh, susah jadi ayah ni, susah jadi suami ni. Jadi macam mana? Kita nak istiqomah tadi tu kan? Betul, nak istiqomah tu. Kita nak rasa terbeban dengan istiqomah tadi tu. Biasa kita dengar orang akan cakap life ni kena balance kan. Separuh agama, separuh dunia. Tapi kalau kita buat pecahan, bolehkah kita buat 8 jam buat amal saja, 8 jam rehat, 8 jam untuk kerja? Itu susah juga. 8 jam untuk buat amal agama ni pun
Uish, berat tu rasanya kan. Jadi dia memang tak boleh nak kata kita nak balance kan dunia 50, agama kita 50, akhirat 50. Dia tak ada istilah macam tu. Maksudnya kalau kita nampak benda yang baik, kita rasa kita nak buat benda baik, jalan terus. Kita tak payah nak fikir apa orang nak cakap. Macam saya baru-baru melalui juga ayah saya, sudah meninggal lah. 6 bulan lepas ayah saya didiagnose kanser paru-paru tahap 4. Tiba-tiba je kita pun tak pernah tahu dia sakit. Jadi saya pun kena fikir macam mana saya nak arrange keluarga. Saya anak sulung, adik-adik saya 3 orang, seorang nak kahwin, 2 orang lagi masih duduk dengan family. Macam mana saya nak ulang-alik pasal family kat Melaka, nak ulang-alik. Jadi saya buat pengorbanan satu keputusan di mana saya ambil semua ahli keluarga saya di Melaka dan duduk terus di rumah saya. So kita kena berkorban lah. So bila kita fikir benda tu, aku kerja macam mana aku nak arrangekan masa kerja aku, nak jaga bapa, nak jaga ni. Jadi sebab tu Nabi SAW selalu menganjurkan kita ni seeloknya bermesyuarat. Mesyuarat harian, hari-hari ni kita buat mesyuarat. Jadi bila kita mesyuarat, saya mesyuarat dengan isteri saya, mesyuarat dengan anak-anak saya. Boleh tak family duduk sini, tanya anak-anak. Bila kita bermesyuarat, kita ketua keluarga. Kita mesyuarat, kita dapat satu keputusan dan keputusan tu jangan ditukar-tukar dah. Betul. Jadi kita putuskan satu keputusan dalam mesyuarat tu, dipanggil mesyuarat harian lah. Jadi seeloknya kalau kita hari-hari kita duduk dalam keluarga kita duduk dan buat mesyuarat kan. Jadi mesyuarat ni bila dah putus jangan kita ubah-ubah dah. So okey hari ni awak ambil anak, hari ni awak ni saya ada kerja. Bila dah mesyuarat tu benda jadi mudah. Jadi mesyuarat ni antara yang dianjurkan daripada Nabi SAW. Betul. Betul. So insya-Allah lah benda tu memudahkanlah urusan. Kalau nak buat benda baik ni terus jalan je lah macam Piyu cakap tadi jangan sangkut-sangkut. Jangan sangkut, jangan kita berhenti. Dan kalau kita ada masalah, kita buat satu mesyuarat kecil pun kan, kalau dengan kawan ke dengan keluarga pun kita buat satu mesyuarat untuk kita dapatkan kata putus. Dan kalau dah dapat kata putus tu, jangan kita ubah-ubah lagi keputusan tersebut supaya tidak mengganggu kejahatan. Itu nanti jadi perbalahan tu. Kan? Aku dah cakap engkau jangan buat benda ni, kau buat juga ni. Gaduh pula dah. Dan kita kena lantik satu amir iaitu satu ketua. Macam dalam office pun kita lantik satu ketua. Okey, dia akan minta syur untuk semua dalam mesyuarat dan dia buat satu keputusan dan kita kena taat dan patuh. Sama juga dengan para sahabat, dengan Nabi SAW sebagai seorang ketua. Nabi SAW minta syur daripada semua para sahabat dah bagi satu syur, Nabi putus, semua taat dengan perintah Nabi. Jadi benda tu akan jadi lagi mudah. Lagi mudah. Okey. Kita nak jalan terus ke terus jalan? Kita jalan terus sebab kita nak menyaksikan satu package yang telah disediakan dan kita nak bersama dengan Syairul. Sebab saya hari tu pergi ke Vietnam. Oh, awak pergi? Saya menemu ramah seorang satu organisasi ni, diorang buat korban di Vietnam. Seronok sebenarnya dengan cerita diorang ni. Tapi kita nak tahu lebih lanjut, kita tengok dulu package yang telah disediakan. Kita bersama dengan Syairul. Islam. Assalamualaikum, korban ikhlas. Ada yang boleh saya bantu? Lembu 2 ekor. Nak korban lembu 2 ekor? Baik, boleh. Tapi tuan nak buat dalam negara ke luar negara? Dalam negara. Dalam negara. Okey, baik. Nanti saya akan hantarkan WhatsApp maklumat untuk tuan isi. Kemudian saya akan daftarkan tuan punya korban lah. Baik. Okey, baik. Terima kasih banyak tuan. Di sebalik kita meraihkan Hari Raya Ailadha dengan penuh kegembiraan, mungkin ada daripada mereka yang kurang berkemampuan untuk meraihkan Hari Raya Ailadha. Tapi dengan adanya Yayasan Ikhlas ini, mereka menubuhkan satu pertubuhan yang membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan dan juga menyenangkan kerja-kerja penderma untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita nak tanya lebih lanjut berkenaan dengan apa sebenarnya yang mereka buat di luar negara. Jom. Untuk kita nak tahu lebih lagi berkenaan dengan Korban Ikhlas, kita bersama dengan pengurus projek Korban Ikhlas, Wan Syakir. Syakir, mungkin boleh cerita sikit Korban Ikhlas ni macam mana dah bergerak? InsyaAllah. So Korban Ikhlas ni kita dah berpengalaman sebanyak 9 tahun. Sejak 2014 lagi dah. Dan setakat ni pelaksanaan korban, pengurusan korban yang kita telah buat sebanyak 3,000 ekor, 4,000 ekor lebih kurang. Dan penerima manfaat lebih kurang sekitar dalam 300,000 orang penerima manfaat lah. Dan kita memfokuskan di kawasan-kawasan pedalaman Sabah, Sarawak,
perkampungan-perkampungan orang asli di tempat-tempat yang memang tak dapat akses lah. Di luar negara, kita memfokuskan di Asia Tenggara pada tahun ini, iaitu di empat negara lah, iaitu di Mindanao, Filipina, di Kemboja, di Patani, Thailand dan juga di Aceh, Indonesia. Jadi tempat-tempat ni memang kalau ikutkan waktu korban ni lah, waktu mereka memang menunggu-nunggu masa untuk waktu korban ni, sebab kebanyakan mereka tak mampu pun untuk merasai daging. Jadi pada waktu korban ni lah mereka berpeluang untuk merasai nikmat daging lah setahun sekali sahaja kan. Di luar negara ni dia punya dari segi amalan ataupun dari segi budayanya, mereka memang sangat-sangat suka untuk berewang beramai-ramai lah bersama masyarakat. Dan lagi-lagi pula bila kita pergi ke perkampungan yang dalam-dalam dan sebagainya, bila mana ada je aktiviti korban, mereka sangat-sangat seronok dan mereka sangat-sangat gembira, dan mereka sangat-sangat menghargai peserta-peserta korban yang sanggup memberikan bantuan ataupun memberikan daging kepada mereka lah. Untuk dalam negara, kita bekerjasama bersama Yayasan Ikhlas. Jadi sebenarnya sebelum ini banyak lagi projek-projek yang telah kita jalankan di pedalaman-pedalaman ataupun di perkampungan-perkampungan, yang mana projek-projek ini adalah objektifnya adalah untuk membina satu komuniti lah di pedalaman-pedalaman ini, untuk membangunkan ekonominya, membangunkan pendidikannya, menyiapkan segala kelengkapan asasnya. Jadi ini adalah perkara yang telah dilakukan oleh Yayasan Ikhlas dan juga Korban Ikhlas selama beberapa tahun lepas. Jadi korban dalam setahun sekali adalah kesinambungan daripada projek-projek yang telah dijalankan selama inilah. Kita ada buat projek surau, kita ada buat projek sekolah, kita ada buat projek air bersih untuk memberi kelengkapan asas dan lain-lain. Jadi korban ni adalah salah satu kesinambungan. Jadi untuk jangka masa panjang, visi Korban Ikhlas adalah untuk membangunkan komuniti-komuniti di pedalaman-pedalaman dan perkampungan-perkampungan lah. Kita adalah pertubuhan anak muda lah yang melakukan ataupun melaksanakan korban. Jadi kita berhasrat ramai lagi anak-anak muda yang berminat untuk bersama-sama melakukan kebajikan, kerja-kerja kebajikan seperti korban ataupun yang lain-lain, kerana inilah manfaat kita ataupun saham akhirat kita kelak. Hello, Assalamualaikum. Ya tuan, nak korban boleh tahun ni. Ada lagi. Yang kaya bantu yang miskin. Itu yang dituntut dalam agama. Ibadah korban salah satu cara untuk kita memperbanyakkan pahala kita. Syairul Islam. Berapa tadi? 100? Dekat mana tu? Thailand boleh ada. Wah, Syai, nak tanya sikit berapa order dapat tu dekat Thailand semua tu. Pengorbanan juga, jangan bahan kawan. Dekat sini dia, dekat sana dia semua terata. Nak bawakan view korban di luar negara kepada penonton sebenarnya. Jangan lupa penonton kita like, share live TikTok kita. Anda boleh tanyakan soalan, kita akan jawab persoalan anda. Nanti penerbit kita Kak Maria akan bacakan soalan-soalan anda. Dan berbaki 10 minit sahaja lagi. Tak lama dah untuk kita akhir siaran untuk hari ini. Okey, kita nak terus berkongsi kepada anda kita tajuk kita hari ini iaitu pengorbanan ni mudah dikata payah dikota. Tapi bila dah buat, dia ada satu perasaan juga manusia ni, dia kata riak. Dia macam nak menunjuk, nak show off dekat orang yang saya dah lakukan korban, saya dah sembelih 3 ekor lembu dan sebagainya. Jadi Ifan kata bukan saya. Saya nak cakap kepada penonton juga dah kita nak tanya kepada Pio Amin sendiri. Jadi kalau kita dah lakukan pengorbanan ni, perlu tak untuk kita bagi tahu semua orang yang kita ni dah lakukan pelbagai pengorbanan, kenapa kita nak kena tunjuk dan sebagainya? Ya betul. Pertama sekali kadang-kadang kita tak boleh nak lari jugalah. Ada sebagai orang dia memang dia suka orang puji dia dan dia memang dia nak cerita ke orang. Okey, kalau itu sebagai permulaan mula-mula tak apa. Tapi kalau dia berterusan sampailah habis, sampailah bila-bila, perangai dia memang macam tu, memang dia kena ubah segera. Sebab dia akan mencacatkan ibadah kita. Kan? Dia tak boleh kita mulakan setiap kebaikan kita tu ada pula dicampur dengan yang boleh mencacatkan tadi yang saya sebut dengan menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Ya betul, permulaan tu memang kita nak dan mungkin kita rasa macam alah dia asyik nak tunjuk je kan permulaan. Tapi kalau makin lama dia membahayakan amalan kita. Tapi sebenarnya jangan risau. Apa saja perkara baik yang kita buat,
walaupun kadang-kadang manusia tak sedar. Hari ni zaman media sosial. Betul. Orang mesti nak tunjuk kan. Nak rakam. Mesti nak bagi tahu, nak rakam setiap sedekah kita. Tapi bagi saya sendiri, kalau permulaan mula-mula nak bagi inspirasi pada orang tak apa. Tapi kalau berterusan, itu bukan yang diajar dalam agama. Kita kena sama-sama ubah trend ni tau. Sebab bila nak sedekah je mesti kena rakam. Betul. Kalau kita tak rakam, makna sedekah kita tu tak sah pula. Dia tak valid pula. Trend lah. Kalau tak buat TikTok, tak buat konten, maknanya sedekah tu tak sah. Kalau untuk asbab kebaikan tak boleh? Asbab kebaikan mula-mula tak apalah. Mula-mula je lah. Inspirasi. Asbab kebaikan tak boleh berpanjangan jugalah. Maknanya kalau permulaan orang dah tahu dah, memang yang dia ni kaki sedekah. Okey, selesai lah. Kan? Untuk jaga hati kita dan jaga hati orang yang mendapat kebaikan sedekah. Sebab tak semua orang dia suka bila orang bagi sedekah dekat dia, dijaja wajahnya. Betul-betul. Di serata tempat. Saya pun nak tanya benda tu. Kan? Sebab mungkin ada orang dia rasa macam, alamak, dia dah buat kamera tapi takkan aku nak ni kan. Tak apalah, ambil lah kan. Kalau aku elak-elak kan dia tak bagi pula. Mula-mula tak apa, saya sebut kan. Contoh ada 100 orang, 2-3 orang tak apa. Untuk buat promosi, konten dan sebagainya. Tapi kalau 100 orang, kita buat macam tu, dia akan mengajar masyarakat, anak-anak kita, sedekah perlu untuk ditunjukkan. Sedangkan zakat wajib tak apa. Sedekah wajib tak apa. Kan sebab dia ketentuan agama, fardu. Tapi kalau yang sunat ni mula-mula tak apa inspirasi sebab kebaikan macam Asfan sebut. Tapi kalau berterusan sangat, membahayakan amal ibadah kita. Berterusan pula tu pakai kena jaga-jaga. Tapi tak semua orang suka ni. Orang cakap, tak apalah, awak mana boleh hukum saya. Hati saya lah. Tak, ini kita cerita dari sudut akhlak. Kan? Kita nak sebut dari sudut fiqahnya supaya kita faham sedekah ni bukan trend nak tunjuk ke orang. Sedekah ni antara kita dengan Allah SWT. Mula-mula tak apalah. Lama-lama jaga-jaga. Dengar tu Syai? Dengar. Lama-lama sembelih pula pakai baju Gucci. Takkan diam kan? Takkan tak upload. Itulah tu. Itulah kita nak elak sebenarnya. Betul. Kita kena sama-sama jaga hati lah. Jaga hati. Betul. Okey, baik. Terima kasih P.U. Amin. Jadi sekarang kita nak berhenti berehat dulu. Teruskan bersama. Ke mana sebenarnya? Kita nak berhenti berehat. Dan sebab kita nak bagi peluang dan peluang untuk kita minum air dululah. Asfan dan juga P.U. Amin pun rasa dah dahaga sikit. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Cuit Sikit, Jangan Sentak. Bagi saya, erti pengorbanan tu adalah satu kesanggupan untuk kita buat apa saja untuk orang yang kita sayang ataupun satu tanggungjawab yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh lah. Kita tak kisah dari sudut masa ke, dari sudut harta ke, kita sanggup korbankan semuanya untuk orang yang kita sayang ataupun amanah yang kita jaga. Pengorbanan mak ayah saya pada saya. Sebab daripada kecil sampailah ke diri saya yang sekarang ni, dari dewasa ni, mak ayah saya sampai sekarang tak habis-habis. Tak pernah berhenti dia orang berkorban untuk, bukan saya seorang, termasuk sekali dengan adik-adik saya. Untuk semua anak-anak dia tak pernah berhenti berkorban. Walaupun macam saya sendiri dah berkahwin, dah ada anak, dia pantang nampak anak-anak dia susah. Anak dia susah mesti dia nak bantu juga. Walaupun kami dah berkeluarga, mesti dia nak juga bantu. Yes, tadi kita dah bersama dengan P.U. Amin dan juga Bro Asfan. Kita dah cerita sebenarnya pasal pengorbanan dan juga korban Raya Haji ni. Mungkin kita nak tanya sikit kepada Bro Asfan berkenaan dengan penghijrahan kepada, kita kata pengorbanan ni sangat kuat kan. Mungkin ada beberapa perkara yang berlaku ataupun menguatkan lagi diri ataupun identiti Bro Asfan sendiri ataupun nama Asfan Shah itu sendiri. Saya tetap saya yang dulu yang samalah. Cuma yang beza untuk apa yang gila kita nak cakap pun susah agak nak cakap sebenarnya kan, tapi saya payah masih dikota. saya payah dikata. Payah dikata. Pengorbanan ni kalau kita tengok orang cakap senang, tapi nak buat tu bukan benda yang mudah kan. Jadi memang kena start dengan paksa, dengan push, nak istiqamah dalam solat tahajud contoh. Nak istiqamah, nak buat solat sunat tasbih lah ke apa semua contoh. Semua perlu dah bermula dengan pengorbanan dan paksaan tu lah. Semua orang kalau boleh nak tidur dengan nyenyak aje, tak naklah bangun pukul 3-4 pagi ke 4:30 pagi sebelum subuh tu dia nak baca Al-Quran ke, dia nak tahajud, lepas tu nak sambung terus dengan solat subuh kan. Biasanya akan terus sambung lah, jarang orang nak tidur. Pengorbanan ni daripada awal lagi, maksudnya kita kena set pukul 9 malam, 10 malam kita nak kena tidur. Time tu kawan-kawan pula tengah lepak, mamak lah, minum kan. Pengorbanan dia tak apa, keluar. Cabaran juga tu. Cabaran, tapi kita kena paksa. So bila kita paksa. Pasal Allah suka kita buat benda yang sikit-sikit macam sedekah subuh ni kan. Nak sedekah RM1 satu hari. Boleh je kita letak terus 30 hari, letak terus RM30. Tapi Allah
tak nampak, tak nak benda yang tu. Allah nak yang RM1 hari-hari yang kita sedekah. Allah suka benda yang sikit, berpanjangan dan istiqomah. Mungkin kelebihan Bro Azman sendiri sebagai penulis lirik lagu boleh berdakwah menerusi lagu. Tapi kalau mungkin orang biasa macam saya, orang biasa, Irfan orang biasa, macam mana kita nak konsistenkan supaya setiap hari kita akan melakukan ibadah? Bagi permulaan lah, startup, newbie. Startup macam nak buat company pula. Newbie Newbie inilah penghijrahan. Sedang Muhammad. Okey. Bila nak start buat benda baik tu, buat je lah terus. Buat terus. Jangan Jalan terus. Jalan terus lah. So kalau kata kita selalu lewat solat subuh, terasa. Kita try untuk bangun awal, paksa juga. Dan slowly dia akan lama-lama dia akan jadi biasa. Tapi sebelum tidur tu, kita seelok-eloknya lah kalau boleh buat, kita sebelum tidur tu kita settlekan apa semua yang patut disettlekan, kan, dari segi ibadah lah, dari segi amal. Untuk senang bangun ni saya sendirilah, saya apa yang saya share, apa yang bila untuk senang bangun ni sebelum tidur ni kita buat adab tidur yang betul. Kita buat adab tidur yang betul. Macam mana cara tidur Nabi SAW. Jadi kita berdoa supaya Allah kejutkan kita. Betul. Bila dia macam adab tidur ni dia skop dia besar lah Ustaz. Luas lah. Jadi antaranya kalau kita buat tertib yang betul dari malam tu, insya-Allah ke pagi tu bolehlah. Bolehlah cuba-cuba untuk amalkan. Google je. Kita sebut support system lah. Dia ambil contoh dulu, selebriti kita yang berhijab ni susah. Betul. Kita nak ada, walaupun dakwah dah kuat, program agama banyak, tapi hari ni bila seorang dua orang dah bermula, walaupun dia kata dia nak berniaga ke apa, maksudnya apa? Support system. Okey, contoh Asfan dan kawan-kawan, dia berubah ataupun dia bukan berubah apa pun, cuma dia belajar agama dan dia berniaga. Support dia. Support dia. Kalau dia ada buat program-program, kita support dia. Dia pergi. Kita support. Maksudnya kita tahu supaya mereka ni akan terus kekal dan mereka ni tak rasa kalau mereka duduk dalam suasana dakwah ni terkebelakang. Dipinggirkan. Jadi macam kuno. Tak ada. Zaman sekarang bukan macam dulu. Betul. Kan kita pun ustaz pun hari ni para pendakwah selebriti dan sebagainya, kita bersama dengan mereka dan kita support suasana begitu. Sebab agama ni dia agama yang fleksibel. Walaupun tak terlampau eksklusif, tapi dia boleh masuk ke semua orang. Dan nak amal agama ni tak semestinya berkopiah, berjubah. Tetapi dengan cara bagaimana kita interact dengan manusia yang lain, cara amal kita yang wajib kita jaga. Jadi insya-Allah, kalau masyarakat ada support system, pengorbanan yang orang lain buat untuk agama ni akan jadi mudah. Tapi kalau kita banyak kecam, banyak kritik, banyak hina, banyak overthinking tentang kehidupan orang lain, bukan orang tu tak berubah, kita pun tak berubah. Sampai bila-bila. Okey, kalau macam tu Syed, esok pagi saya akan kejut awak pukul 5 pagi. Kita itulah kan tadi Bro Azman cakap kena ada set 8 jam ibadah, 8 jam dunia. Kita solat 5 minit pun kadang tinggal. Kan kita lah kawan. Mana mungkin kita nak kita cakap, aku balance bro. Aku dunia dengan akhirat balance. Tak ada lah kan perumpamaan tu. 8 jam buat amal sungguh-sungguh, 8 jam rehat, 8 jam lagi kita pergi bekerja. Memang tak mungkin lah, mustahil lah bagi saya untuk kita buat macam tu lah. Bagi saya sendiri, untuk saya sendiri, saya mustahil lah. Baik. Okey, P. Amin. Kalau kita dah lakukan pengorbanan untuk kita berhijrah, tapi kadang-kala pasti ada masa yang kita rasa macam mungkin kita rasa macam terbeban. Kita rasa stres, kita macam tak nak buat dalam benda ni kan. Bila jadi macam tu, P. Amin, apa yang perlu kita lakukan? Adakah ketika itu kita mempunyai masalah hati atau bagaimana? Okey, masalah hati. Kita lock masalah hati. Kita memang kena lock tu. Kena lock. Kita iman kita memang akan naik. Akan turun. Tu kita bukan malaikat. Cuma kita kena ingat bila kita penat, selalu bila kita penat, kita letih, kita akan pergi ke katil, kita akan buat apa? Tidur. Buat apa lagi? Baru nak cakap main TikTok. Kita akan healing. Kan, malam masih muda, apa lagu tu, asyik lagu tu je kan. Kita healing, jalan kan. Kita tidur. Tapi Quran ajar kita apa? Ya ayuhal muzammil, wahai orang berselimut. Maksudnya orang yang tengah tidur. Orang yang ingat kau tidur, kau boleh healing. Orang yang ingat kalau kau tidur, engkau boleh hilang penat. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di sepertiga malam. Walaupun sekejap. Maksudnya, cara untuk menghilangkan beban, menghilangkan penat memang tidur. Tapi tak semestinya tidur berjam-jam. Quran kata apa? Wahai orang yang tidur, qumil laila illa qalila. Bangunlah. Bukan dengan baring, bukan dengan duduk, tapi dengan berdiri, rukuk dan sujud. Sebab itu dalam hidup kita, nak capai kekuatan dalam hidup, qumil laila illa qalila. Bangun walaupun sekejap dalam satu malam. Dan kekuatan tu akan datang pada kita dan rasalah. Sebelum ni kita rasa dah tidur, kita dah melancong, kita dah berjalan, kita dah healing dengan kawan-kawan. Rupanya dengan cara sebegitulah
kita hilang beban. Jiwa kita lagi kuat dan pengorbanan kita akan lebih mantap. Masya Allah. Saya rasa macam sebab pula sebenarnya. Kena dengan lagu. Lagi satu Ya betul. Allah. Kalau kita nak memahami erti pengorbanan tu, kita kena ada kekuatan. Macam Ustaz cakap tadi, kita bangunlah sepertiga malam tu. Walaupun sekejap kita bangun, kita rokok dan kita sujud pada Allah yang satu. Itu sebenarnya sebenar-benar keikhlasan, sebenar-benar pengorbanan yang perlu kita ada sebagai umat Islam terutamanya. Dan pastinya itulah apa yang kita katakan dalam topik pengorbanan. Mudah dikata, payah dikota. Ini InsyaAllah kita akan terus bersiaran. Terima kasih kita mengucapkan kepada Fio Amin dan juga Ruh Azban kerana sudi bersama kita pada hujung minggu. Orang sibuk beraya, tapi kita di sini untuk memberikan pendedahan dan juga berikan pengertian pengorbanan yang sebenar. Jangan lupa untuk ikuti Cuit Sikit Jangan Sentap di minggu-minggu akan datang. Kita akan bawakan kepada anda minggu depan dengan tamu yang menarik juga sebenarnya. Irfan, siapa? Kita lock dulu. Pada hari yang sama dan juga waktu yang sama bersama saya Irfan Syamina Sution dan juga saya Islam dan juga Cuit Sikit Jangan Sentap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. لمحة